Puaka Ekstra minggu ini dibawakan khas oleh Rostitos, pilihan utama seisi keluarga. Sedapnya. Selamat menonton guys. Assalamualaikum semua, kita jumpa lagi sekali dalam Puaka Ekstra. Inilah satu rancangan yang pendek, ringkas, tapi diharapkan dapat memberi manfaat pada semua yang menonton kami di sini. Segala soalan-soalan yang telah korang hantar, insya-Allah kita akan terangkan, Ustaz Fadli akan jawab. Dan untuk malam ini, minggu ini, pasal roh pula Ustaz. Alright. Roh daripada Natasha. Okey, salam Ustaz. Salam. Saya pernah dengar orang kata selepas orang meninggal yang roh boleh datang balik. Bukan satu kali aja dengar, tapi banyak kali. So betul ke roh ni boleh datang balik? Itu satu. Yang kedua pula katanya, betul ke roh akan berada di dunia selama 7 hari selepas meninggal? Itu dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab dari soalan tadi tu, saya mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dia katakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Maknanya ditanyakan tentang roh, maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahawasanya roh ni adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia memang tidak diberikan keilmuan tentang roh ni, ke mana mereka akan ada, kemudian mereka akan pergi. Dia hanya sedikit sahaja info yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan juga disebutkan dalam beberapa kitab-kitab dan juga tafsir-tafsir. Di antaranya dikatakan oleh dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dikatakan bahawasanya roh ni dia akan boleh berjumpa dengan roh orang yang meninggal, boleh berjumpa dengan roh orang yang masih hidup ketika dalam tidur, maknanya dalam ahlam ataupun dibagi sebagai mimpi. Jadi ketika seorang tu, bila orang tu tidur, sama saya, awak, bila kita tidur, roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita takkan perasan. Kadang-kadang ada orang tidur bom kat tepi ke, ada orang geletikkan ke apa, kadang-kadang dia tak sedar langsung. Disebabkan apa? Rohnya memang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia angkat tu, dia akan boleh berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Maknanya roh orang yang sudah meninggal. Tapi ketika time kita untuk dibangunkan, maka roh kita tu akan turun ke bawah, masuk dalam diri kita balik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tahan roh yang orang dah meninggal ni agar tidak turun juga ke dunia. So ketika seorang tu sudah diwafatkan, sudah ajalnya, dah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala rohnya, maka roh ni akan masuk ke alam lain, bukan alam dunia, tapi kita panggil sebagai alam barzakh. So alam barzakh ni dikatakan juga bahawasanya ada tembok antara alam dunia dan juga alam barzakh. Jadi bila dah masuk barzakh tu, dia impossible dia untuk balik lagi ke dunia. Dan begitu juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, ada beberapa orang yang memang sudah ditarik ajalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan ke dunia. Sebab apa? Dia nak taat lebih. Dia nak ibadah lebih sebab dia rasa bahawasanya ibadah dia kurang, solat dia kurang, puasa dia kurang. Jadi dia nak jadi orang lebih baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan. Sebab apa? Sudah tiba masanya, sudah dipisahkan antara alam dunia dan juga alam barzakh. Jadi impossible bagi seseorang itu kembali lagi ke dunia ataupun dia kembali lagi ke rumah dan lain-lainnya lah. Tapi di sini kita pun tidak boleh menafikan bahawasanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh berikan seseorang tu ataupun roh tersebut untuk balik ke dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So kita tak boleh nafikan. Itu antara urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Islam dia tak ada reincarnation. Reincarnation maknanya roh tu kembali lagi ataupun masuk ke badan binatang ataupun manusia yang baru dilahirkan dan lain-lain, tak ada. Sebab itu ada dalam ajaran-ajaran yang lain, bukan dalam ajaran Islam. So kita tetap kena iman bahawasanya roh adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan manusia. Itu dah penjelasannya, agak semua faham. Dan satu lagi, bila kan kita selalu dengar macam kalau letaklah salah satu daripada ahli anggota kita, keluarga kita yang dah meninggal, tapi kalau ada diorang punya anak kecil, nanti kan dia suka berbual gini-gini. Nanti orang tua cakap, tu dia berbual dengan arwah ni, berbual dengan arwah tu. Tu macam mana? Okey. So di sini perlu kita faham bahawasanya jin mereka boleh menyerupai apa sahaja, termasuk daripada binatang, especially ular, anjing ataupun scorpion pun mereka boleh menyerupai.
binatang, dan juga mereka juga boleh menyerupai orang daripada manusia. Semua orang boleh mereka menyerupai kecuali satu, iaitu Rasulullah SAW sahaja yang jin ni tak boleh menyerupai. Selain daripada itu, dia boleh menyerupai daripada kita punya atuk, kita punya nenek dan lain-lainnya. Mereka akan membiarkan kita mempunyai harapan. Ataupun mungkin dinasihatkan, cuba awak buat ataupun awak asapkan keris saya, jangan lupa. Contoh macam itu. Maknanya dia akan menasihat kita untuk melakukan benda-benda yang syirik. Padahal bukan daripada atuk kita, bukan daripada nenek kita. Tapi asalnya adalah daripada jin yang menyerupai daripada orang yang kita sayangi, contohnya seperti itu. Sebab bila Ustaz cakap macam itu, mungkin bila kita time kehilangan seseorang, mungkin kita punya spirit semua very low, dan yang Siden ni pun main peranan untuk akidah kita pun lari ke mana, pesongkan kita. Kan? Yes. Dan satu lagi, ni, bila kita melawat orang meninggal, contohnya, nanti mereka cakap apa tau, cermin tu, apa tu, tak tutup pakai kain tu semua. Tu sebenarnya kenapa? Dan bolehkah kita praktik? Kenapa? So dia sebetulnya cara ataupun adat seperti ini diambil daripada agama yang lain, yang saya tak nak sebutkan nama agama tersebut. Jadi cara seperti ini tidak ada dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okay? So apa yang pemikiran yang orang-orang ni ketika dia nak tutup disebabkan oleh dia takut bahawasanya kalau roh tu balik lagi ke rumah tersebut, kemudian dia melihat dirinya di cermin bahawasanya dia telah meninggal, dia akan terkejut. Itu pemahaman daripada mereka. So tak payah nak tutup cermin ataupun layar TV dan lain-lainnya yang maknanya ada reflection. Tak payah. Ataupun yang pernah saya dengar juga di Singapura sama, dia akan pecahkan pinggan, mangkuk, apa saja yang daripada kaca. Itu apa tujuannya? Jadi untuk halau roh tu biar tak dalam rumah. Jadi roh tu dia akan fikir, ini adalah tanda. Tahu tanda? Tanda. Guru. Peti. So dia akan halau roh tu biar tak duduk dalam rumah. Dia jadi suatu gangguan bagi dia. Ada juga percaya macam tu. Ada. So Singapura tau. Singapura jangan cakap kita moden, tapi ada macam yang cerita saya adalah daripada pengurusan jenazah. Wow. Jadi mulai hari ini melalui Puaka Extra, semua tahu sekarang kalau sekiranya selisih lah anggota salah satu ahli keluarga kita tu meninggal, tak payahlah nak tutup cermin, tutup televisyen, tak perlu. Kita hentikan kata orang apa? Hentikan apa? Kepercayaan daripada kepercayaan atau praktis tu Yes. Okey, satu lagi cakap pasal roh ni, baru saya teringat kawan saya ceritakan tau. Dia punya nenek meninggal. So bila dia orang kat hospital tu, dia tidur, dia bangun, dia nampak nenek dia bangun. Roh nenek dia bangun, jasad dia kat situ, tapi bangun. Lepas tu dia panggil nenek dia, "Nek, dari mana tu?" Tu nenek diam, nangis. Tu keluar daripada bilik ward. Tu sekali. Yang dua pula, bila dia nampak sama juga, dia dah tengah sembahyang ke apa gitu. Lepas tu dia tengok atas, nampak dengan dua, saya tak tahu apa, makhluk putih, tak nampak clear, putih, macam pimpin dia. Tu dia cakap macam, "Okay, bye Chu." Macam gitu. So, tu apa mas? Perkara macam ini saya pun tidak boleh memberikan penjelasan yang pasti, sebab benda ni pun adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, tapi boleh saya repeat balik bahawasanya jin ni mereka boleh berubah ke berbagai bentuk. Betul. Dan juga kita tak boleh menafikan bahawasanya kadang-kadang orang yang betul-betul disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan malaikat-malaikat untuk bimbing dia keluar daripada jasadnya juga. Wallahu a'lam bissawab. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang kita sedekahkan Al-Fatihah ajalah pada mereka. Yang penting satu lagi, ingat tu, jangan tak payah tutup cermin, tak payah tutup televisyen. Perbanyakkan doa aja. Ya, betul. Dan itu saja kita punya topik kita hari ini pasal roh. Diharapkan semua dah faham. Oh, baru betul gitu. Baguslah kan. Dan di sini jangan kita ingatkan jangan lupa hari Khamis nanti tonton Puaka pukul 9 malam. Siapa tamu kita nak tahu, tengoklah. Dan sebelum itu kita mengucapkan terima kasih kepada tamu kita pula, pada sponsor makanan kita, Kenyang. Sus Cooking 18. Sus Cooking 18, terima kasih banyak-banyak. Sebelum tu saya rasa mungkin boleh tolong like, share dan juga subscribe. Betul. Dan tekan loceng yang ada di YouTube lah, insyaAllah. Jadi tiap kali masuk baru ada notification.
Semua nak tengok Ustaz tahu ke tengok setengah jam. Semua tu Ustaz. Okeylah, jumpa minggu depan dah. Puaka Extra. Bye-bye. Puaka Extra yang korang saksikan tadi dibawakan khas oleh Rostitos. Pilihan utama seisi keluarga. Sedapnya. Jumpa lagi di next episode ya guys.